Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Jadi Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin. Apabila engkau sudah faham makna puasa ini, maka perbanyaklah olehmu daripadanya puasa mengikut kemampuanmu. Kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain dan kunci kepada segala ketaatan. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam bab yang kita pelajari sekarang ni, yang kita sedang pelajari sekarang ini, iaitu bab adab-adab puasa. Jadi setelah Imam Ghazali menceritakan tentang puasa-puasa sunat, yang mana ada puasa sunat mingguan, ada bulanan, ada yang berkait dengan hari-hari kemuliaan di sisi Allah, di sisi agama Islam kita, iaitu puasa tahunan seperti puasa Arafah, puasa hari Ashura, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa pada 1 hingga 9 Zulhijjah, dan adab-adab bila kita berpuasa, yakni kita kena pelihara anggota-anggota panca indera kita daripada melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya pahala puasa dan menyebabkan tidak tercapai objektif matlamat puasa, iaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan kamu berpuasa itu, kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi apabila kita sudah tahu kelebihan-kelebihan berpuasa, maka kata Imam Ghazali, perbanyakkanlah puasa sunat. Perbanyakkanlah puasa sunat. Kerana puasa sunat ini merupakan keuntungan dalam amal ibadat kita. Ia merupakan amalan-amalan yang disunatkan. Maka amalan-amalan sunat ni merupakan bonus. Amalan-amalan fardu ni pula merupakan modal. Kerana apa? Kenapa kita disuruh memperbanyakkan puasa sunat ni? Kerana bila kita ni memperbanyakkan puasa, ia akan mempermudahkan untuk kita melakukan amal-amal ibadat yang lain, menyebabkan kita rajin. Dengan kita memperbanyakkan puasa sunat ni, insya-Allah kita akan rajin untuk bersedekah, kita akan rajin untuk sembahyang sunat, kita akan rajin untuk membaca Al-Quran, kita akan rajin untuk sembahyang berjemaah di masjid, kita akan rajin melakukan amal-amal kebajikan, amal soleh, insya-Allah. Dan puasa ini juga merupakan anak kunci kepada segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia anak kunci kepada ketaatan tu? Iaitu bila kita berpuasa, insya-Allah kita tidak akan, ataupun kita akan berfikir 2 kali, 3 kali, adakah kita patut melakukan maksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana berpuasa itu kita mengekang nafsu kita. Kita berlapar dan berdahaga. Kita berlapar, kita menahan diri kita daripada makan, minum. Maka dengan itu ia akan menyempitkan laluan syaitan, akan melemahkan hawa nafsu kita daripada ingin melakukan maksiat, derhaka, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila sab'ami'atin dhifin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, bukan di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahawa setiap kebaikan itu, setiap kebajikan yang kita lakukan itu, Allah Ta'ala akan menggandakan sebanyak 10 kali ganda. Allah Ta'ala akan lipatkan, Allah Ta'ala akan gandakan, Allah Ta'ala akan beri pahala dengan 10 kali gandaan, sehingga sampai kepada 700 kali ganda. Pahala itu berganda-ganda sehingga boleh mencapai sehingga 700 kali ganda. 700 kali ganda tu berdasarkan apa? Berdasarkan keikhlasan kita dan keelokan amalan ibadat yang kita lakukan itu. Kita akan dapat pahala sampai 700 kali ganda. Daripada 10, permulaannya 10, paling banyak sekali, sehingga 700 kali ganda, sekiranya kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, serta amalan ibadat kita yang kita lakukan itu kena dengan syariat, mengikut dan kita pelajarinya ilmu fiqhnya, ilmu tasawufnya, ilmu usuluddinnya. Bila kena molek dengan bertepatan betul-betul benar dengan yang dikehendaki oleh syarak, maka insya-Allah kita akan dapat pahala 700 kali ganda berdasarkan keikhlasan, keelokan dan betulnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran, hadis dan fiqh. Kecuali puasa. Semua amal ibadat tu pahalanya berganda, bermula daripada 10 hingga 700 kali ganda, kecuali puasa. Kecuali puasa, kecuali pahala puasa. Kenapa? Maka Allah Ta'ala berfirman tentang besarnya, lebihnya puasa ni. Jadi puasa ni khusus Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi ganjaran pahalanya. Allah Ta'ala berfirman, iaitu Allah Ta'ala kata, puasa itu untukku. Puasa itu hamba-hambaku lakukan tu untukku, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Aku balas direct lah. Aku balas ala tul, terus kepada hamba-hambaku tu. Jadi malaikat tak boleh nak kira pahala orang yang berpuasa, tak serupa dengan amalan-amalan yang lain yang sudah ditetapkan dah lah, maknanya dengan balasan yang sangat banyak sehingga tidak terbilang banyaknya tu.
Kelebihan puasa lagi. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Yaqulu Allah azza wa jalla, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Fassawmi li wa ana ajzi bih." Artinya, demi Allah yang diriku di bawah kekuasaannya. Nabi kata, Nabi bersabda, Nabi kata, demi Allah yang diriku ni di bawah kekuasaan Allah. Riwayatnya sebenarnya, sesungguhnya bau mulut orang yang puasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Allah berfirman, "Hamba-Ku itu rela meninggalkan nafsu syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya. Kerana apa? Kerana semata-mata mencari keredaan-Ku. Maka puasanya adalah untuk-Ku, dan Akulah yang akan terus membalasnya." Hadis yang kedua ni berkenaan kelebihan puasa lagi. Yang pertamanya, kelebihan puasa, walaupun bila kita berpuasa kita tak makan, kita tidak minum, maka bila waktu petang mulut kita akan berbau lah. Berbau dengan air liurnya, berbau lah. Walaupun berbau, kita rasa berbau tu berbau busuk, tetapi sebenarnya di sisi Allah, air liur itu, mulut itu lebih wangi daripada bau kasturi, daripada bau wangian utur kasturi, minyak wangi kasturi. Kenapa? Kenapa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau kasturi tu? Kerana apa? Kerana dia berpuasa lah. Bila dia berpuasa, dia tinggalkan syahwat, keinginan nafsu dia. Dia tinggalkan mulutnya daripada makan, minum. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berada di dalam rumah, berada di dalam bilik, walaupun dia berada di negara orang kafir pun, dia tetap berpuasa. Dia tetap berpuasa. Kalau nak kira, dia nak makan, nak minum, boleh sangat lah. Bukan setakat dalam bilik, dalam rumah, dalam tandas pun banyak minum air, boleh sangat nak minum air. Tetapi kerana apa? Kerana dia tahu, dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Mengetahui dia berpuasa atau tidak. Allah Ta'ala, dia tahu bahawa Allah Ta'ala mengetahui dia tu berpuasa. Dia melakukan, dia berpuasa tu kerana apa? Kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa tu kerana apa? Kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Bagaimana? Dia yakin dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, dan dengan penuh mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah besarnya kelebihan orang yang berpuasa. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada di penghujung bulan Ramadan. Hanya beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan Syawal. Maka pahala, ganjaran amalan yang kita lakukan di bulan lain
tidak sama dengan bulan Ramadan ni. Jadi pada hari-hari yang berbaki ini, marilah kita sama-sama berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebajikan agar Allah Ta'ala terima pahala puasa kita, serta kita menjadi orang yang jutawan dunia, jutawan akhirat, dengan pahala yang banyak kita dapat kumpulkan di bulan Ramadan Al-Karim yang mulia ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang lemah dan kurang itu adalah kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.